Muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis yang ke-25 daripada Riyadhus Shalihin ataupun hadis yang pertama daripada bab sabar, yaitu hadis daripada Abi Malik Al-Harith. Abi Malik Al-Harith telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla', dan subhanallah dan alhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, itu memenuhi ma bainas samawati wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, adalah hujjah. Was-sabru dhiya'un, dan sabar itu adalah dhiya'un, maksudnya cahaya. Dhiya'un, cahaya. Wal-Qur'an hujjatun laka aw 'alaik, dan Quran adalah hujjah kepada kamu ataupun ke atas kamu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia semuanya akan menghadapi hari esok. Fabadi'u nafsahu, maka mereka telah menjual diri mereka sendiri. Mereka telah menjual diri mereka sendiri. Famu'tiquha, sama ada mereka membebaskan diri mereka. Au mubiquha, ataupun mereka akan membinasakan diri mereka sendiri. Itu dia. Muslimin dan jemaah yang dikasihi Allah sekalian, hadis ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi di dalam bab sabr, kerana di sana ada disebut as-sabru dhiya'un. Syahid dalam perbincangan kita as-sabru dhiya'un. Namun kita mengikuti perbahasannya daripada awal hingga akhir insya-Allah. At-tuhur, pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. At-tuhur syatrul iman. Ramai juga ataupun masyhur di kalangan kita kalimah an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Muslimin dan jemaah dikasihi Allah sekalian, sebenarnya riwayatnya dipertikaikan, bahkan dikatakan tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya an-nadhafatu minal iman, yang kita hafal bersih an-nadhafatu minal iman. Walaupun maksudnya yang sama saja, tapi apabila bercakap berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW, kita kena berhati-hati. Lebih baik kita memilih benda yang sahih, benda yang betul-betul ditetapkan ataupun ditahqiqkan oleh para ulama bahawasanya ia betul-betul daripada Rasulullah SAW, dan perkataan ini perlu kita hafal dan kita sebarkan. Mudah-mudahan ia menjadi kalimah yang masyhur daripada ini. Bukan an-nadhafatu minal iman, tapi at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman, kebersihan separuh daripada keimanan. Yakni bidzalika taharatul insan. Syatrul iman ay nisful iman. Apa yang dimaksudkan syatrul iman ialah separuh daripada iman. Bukan maksud sebahagian daripada iman. Ada sebahagian ulama menyatakan ianya sebahagian daripada iman. Tapi yang dimaksudkan jelas di sini, kerana kebanyakan kalimah digunakan syatrul ini bermaksud separuh. Separuh, benda satu separuh. Bermaksud itu benda yang besar. Dan kerana iman ini satu benda yang sangat besar. Dan bagaimana at-tuhur, kebersihan itu boleh mengambil tempat hingga separuh daripada keimanan. Kita ikuti perbincangannya. Kenapa kata syarah kitab ini menyatakan bahawasanya kerana iman itu terbahagi kepada dua. Dan terbahagi kepada dua, sama ada kita meninggalkan suatu perkara ataupun membersihkan daripada suatu perkara, ataupun kita melaksanakan suatu perkara ketaatan. Jadi
Iman ini terbahagi kepada dua. Sama ada kita meninggalkan satu perkara ataupun kita buat satu perkara. Itulah keimanan. Jadi at-tuhur itu termasuk dalam bahagian yang pertama itu kita meninggalkan satu perkara, itu kita membersihkan at-tuhur maksudnya membersihkan, yaitu kita membebaskan diri kita daripada syirik, daripada kefasikan, daripada orang-orang musyrikin, daripada orang-orang fasik dan sebagainya. Itulah dimaksudkan sebagai at-tuhur. Wa hadza huwa at-tuhur ay an yatahharu al-insan taharat hissihi wa ma'nawiyatihi. Bermaksud bahawasanya manusia itu membersihkan diri mereka daripada kekotoran yang boleh nampak dalam kotoran najis dan sebagainya, ataupun kekotoran yang berada dalam hati peluk mereka berupa perkara-perkara yang keji seperti yang disebutkan tadi. Falihada ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam syatrul iman. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwasanya kebersihan ini adalah sebahagian daripada iman. Walaupun sebahagian ulama ada menafsirkan bahawasanya at-tuhur yang dimaksudkan ini adalah kebersihan diri. Kebersihan diri adalah kebersihan tubuh badan. Kerana disebut dalam hadis yang lain juga al-wudu nisful iman. Wudu itu separuh daripada iman. Wudu itu maksudnya membersihkan tubuh badan, membersihkan badan daripada kotoran dan sebagainya. Namun yang dipilih oleh syarah ini ataupun yang lebih tepatnya menyatakan di sini bahawasanya at-tuhur yang dimaksudkan ini, bersuci maksud di sini, kebersihan yang dimaksudkan di sini adalah kebersihan dari segi luaran dan dalaman, dari segi zahir dan segi batinnya. Kedua-duanya dibersihkan kerana sebahagian daripada iman itu satu benda yang besar. Takkan Rasulullah SAW memaksudkan kebersihan badan sebagai daripada iman. Banyaknya maksudnya, banyak lagi perkara-perkara dalam agama, dalam soal keimanan ini nak kita hurai, nak ditengahkan tiba-tiba kebersihan tubuh badan dijadikan separuh daripada iman. Takkan jadi begitu. Lalu pengarang kita ini menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan at-tuhur adalah luaran dan dalaman. Karena itu adalah satu benda yang sangat besar. Itu dia muslimin sedang jemaah dikasihi Allah sekalian, berkenaan dengan at-tuhur syatrul iman. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah, maknaha tanzihullah azza wa jalla amma la yaliqu bihi min al-uyub. Yaitu kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla daripada apa yang tidak layak untuknya, daripada sebarang keaiban, daripada sebarang penyamaan dengan makhluk. Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri membersihkan dirinya daripada sebarang keaiban, sebarang kekurangan pada namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya, pada hukumnya yang diturunkan. Tidak ada sebarang kekurangan. La tajidu fi asma'ihi isman yashtamilu ala nafs. Tidak ada satu juzuk pun daripada namanya akan satu nama yang menunjukkan sebarang kekurangan. Tidak ada pada sifatnya, tidak ada pada perbuatannya, tidak ada pada hukum. Kita kena faham. Apabila kita menyebut subhanallah, maksudnya kita membuat satu penafian sebenarnya. Kita menyebut subhanallah, kita membuat satu penafian. Baca apabila orang membuat tuhmahan, apa-apa tuhmahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tuhmahan yang buruk dan sebagainya. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan yang kamu sebutkan itu, daripada keaiban yang kamu sebutkan itu. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersifat dengan sifat demikian dan sebagainya. Kita kena faham dengan pemahaman yang menyeluruh bahawasanya kesemua yang Allah Taala lakukan, bahkan takdir yang Allah takdirkan kepada kita, tidak ada sebarang kekurangan padanya. Walaupun takdir yang ditakdirkan itu adalah takdir yang buruk. Kita dapat satu musibah yang buruk, kita dapat berita yang buruk, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan berlaku, dan di sisi hikmah
kejadian juga adalah kebaikan lah. Namun kita yang terbatas ilmu kita tidak tahu kalau bagaimana kita melihat kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir ataupun Nabi Khaidir dan Nabi Khaidir. Bagaimana Nabi Khaidir diberikan satu ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya, berikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, bahkan kepada Nabi Musa sekalipun tidak diberikan. Dia mengetahui akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Bagaimana dia tahu akan hikmah bahwasanya apa yang berlaku begini, lepas ini apa yang akan berlaku. Dan apa yang akan berlaku, maka dia melakukan perkara yang pada mata zahirnya dan dilihat satu kesalahan, ini benda yang teruk, ini benda yang zalim dan sebagainya, sehingga menyebabkan Nabi Musa alaihissalam mendapat pelik dan tidak dapat bersabar terhadap apa yang dilihat dengan mata. Apa benda ni? Satu benda kezaliman, satu benda dosa dan sebagainya. Tetapi Nabi Khidir alaihissalam menyatakan bahawa inilah beza antara aku dan engkau. Inilah bezanya. Dan bahawa ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi fikir menunjukkan kepada kita bahawasanya keburukan yang datang kepada kita mempunyai hikmah yang terlalu banyak. Walaupun Allah Taala dimatikan anak dibunuh anak, kapal dikorek dan sebagainya. Tengok tak logiknya apa kebaikan jika kita nampak dengan mata kepala kita memang tidak nampak, dan jika dikira dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, lalu sentiasalah kita redha akan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia muslimin sekalian, jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Dan subhanallah, apa yang dimaksudkan dengan subhanallah, kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam firman dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menerangkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya, namanya tidak ada sebarang keaiban. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang baik, al-husna, nama-nama yang baik. Dia ada cacat celah pada namanya, kesemuanya baik belaka, dan bilangannya ada 99 seperti mana disebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala bahasakan kepada dirinya sendiri, walillahil matsalul a'la, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu perumpamaan yang tertinggi, bukan yang baik tapi bukan yang tinggi tapi yang tertinggi. Apabila ada sahaja apa-apa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun kita nampak secara zahirnya ada persamaan dengan manusia, Allah Ta'ala melihat, manusia melihat, Allah Ta'ala paling melihat. Matsalul a'la itu maksudnya yang paling. Jika manusia melihat, Allah Ta'ala lagi melihat. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala lagi melihat. Jika manusia ini menjaga, dia tengok apa-apa teknologi, peraturan yang manusia buat, nak jaga satu benda, nak jaga satu organisasi, hebat dia jaga, hebat dia punya peraturan, hebat dia punya sistem, sehingga dapat jaga, sehingga setiap sudut dia kira belakang, setiap sudut sehingga kata tak mungkin belakang. Maka di sana kita nampak, dan Allah Subhanahu wa taala lebih lagi hebat daripada perumpamaan. Begitu kita nak kenal Allah Ta'ala mudah. Kita nak kenal Allah Ta'ala, tengok makhluk, lalu kita kenal Allah Ta'ala. Jika makhluk begini hebat, lalu Allah Subhanahu wa taala lagi hebat. Lagi hebat, kenapa makhluk lagi hebat Allah Ta'ala? Sebab itulah sebenarnya apabila tersingkap bagi kita akan kehebatan makhluk, maka kita akan nampak lagi hebat Allah Ta'ala. Kita akan nampak lagi hebat Allah Ta'ala. Hari ini, apabila kita tengok kemodenan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, kita menganggap bahawa hebatnya manusia, tidak menyebut akan nama Allah Ta'ala, tidak menyebut akan nama Allah Ta'ala. Dan muslimin dan jemaah dikasihi Allah sekalian, yang banyak berlaku kepada kita tidak menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terkena satu sihir, dipanggil sihir ain. Sebelum ni dah pernah sebut sihir ain. Sihir ain ni satu benda yang besar sehingga membantu perkembangan apa-apa sahaja benda-benda yang baik di hadapan kita.
Dah. Bahkan nasi kehidangan depan mata kita ada hidangan nasi. Sedap nasi. Oh, dah puji nasi. Dah puji apa makanan. Oh, tak pernah jumpa lagi lah nasi dan kita puji habis-habisan. Tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemungkinan kita akan dapat sakit daripada makanan itu dan sebagainya. Itu akan berlaku. Tidak menyebut akan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melihat kehebatan Allah, maka kita akan mendapati di sana ada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi walhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an. Atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Subhanallah dan alhamdulillah ini memenuhi. Kedua-duanya memenuhi ataupun memenuhi. Tamla'u dengan kalimah tamla'u. Di sana perawi sedikit ragu. Dia berlaku sedikit keraguan sama ada Rasulullah sebut tamla'an ataupun tamla'u. Nampak dia ada dua kalimah lagi. Tamla'an. Namun dia tidak mencacatkan hadis kerana kedua-duanya maksud yang sama. Semua lafaz saja yang berbeza. Ma bainas samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan di bumi. Muslimin dan jemaah yang dikasihi Allah sekalian, itulah harga zikir subhanallah walhamdulillah. Harga sebutan subhanallah walhamdulillah. Ingat saja kita sebut di bibir kita. Dan subhanallah walhamdulillah. Dan kita melihat satu perkara kita menyebut subhanallah walhamdulillah. Nilainya adalah sebanyak apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi. Dan bagaimana kita tengok hari ini orang duduk berebut nak beli tanah. Tanah seekar harga berpuluh-puluh ribu. Nak pula di Selangor ni jadi Shah Alam lagi lah tanah. Nak beli kawasan satu tapak pun dah mahal, satu ekar pun dah mahal. Ini kan pula nak beli satu kampung lagilah tidak mampu. Atau kita nak beli satu daerah lagilah tidak termampu kita nak beli. Nak beli satu dunia, siapa boleh beli satu dunia? Tak ada manusia yang boleh beli tanah satu dunia. Tak mampu nak beli satu dunia. Di bawah tanah saja tak termasuk isi yang terkandung di atas bumi Allah Taala. Secara tidak mampu kita hitung akan mahal. Nak nilai dengan duit kita memang mahal. Di bawah bumi, langit pula. Apa yang ada di antara langit dan bumi pula. Wallahu Taala a'lam. Maka Allah Taala sajalah yang mengetahui akan kehebatan, akan nilai yang sangat hebat yang Allah Taala sebut bainas samawati. Banyak kali kita dengar bainas samawati wal ardh. Apa yang disebut contohnya sembahyang 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Kelebihannya lebih baik daripada langit dan bumi yang seisinya. Disebut banyak apa yang dimaksud dengan langit dan bumi yang dimaksudkan. Biar kita reti, biar kita faham. Nilai sebenarnya apa yang disebut Allah sebut lebih baik pada langit dan bumi dan apa yang ada pada kedua. Itu dia muslimin dan jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimah subhanallah walhamdulillah. Yang disebut di sini bahawasanya kalimah subhanallah walhamdulillah ini mempunyai maksud nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Bagaimana subhanallah kita sebut tadi, bagaimana kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebalan kekurangan. Allah Taala tidak bersifat cacat, Allah Taala tidak bersifat lupa, Allah Taala tidak bersifat begini. Lalu apabila Allah Taala tidak mempunyai sebarang kekurangan, alhamdulillah, maka segala pujian itu kembali kepada Allah. Segala pujian kembali layak kembali kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada yang lain. Kembali kepada Allah. Yang disebut subhanallah, alhamdulillah. Ada kaitan di antara keduanya, subhanallah walhamdulillah. Sila muslimin
Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, at-tasbih tanzihullah amma la yasahun. Sebab itulah bagaimana wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menimpa kepadanya satu benda yang menggembirakan, dia gembira satu perkara, maka dia mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maha suci, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya telah menyempurnakan segala kebaikan. Dan apabila menimpa kepadanya satu keburukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Maha suci segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap segala apa-apa keadaan yang dihadapi. Itu dia muslimin dan jemaah yang dikasihi Allah sekalian, itu yang mesti kita lakukan. Apabila kita dapat nikmat, kita puji Allah Taala. Apabila kita mendapat musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita puji di Allah. Kita memuji itu bukan bermaksud kita bersyukur. Kena beza. Bukan maksud kita bersyukur, syukurlah dapat bala. Syukurlah dapat syukur. Bukan syukur dapat syukur. Memuji maksudnya atas setiap keadaan pun pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada sebarang kekurangan terhadap keputusan yang Allah Taala buat. Tidak ada sebarang kekurangan. Tidak ada sebarang kekurangan terhadap keputusan yang Allah Taala buat, dan tidak Allah Taala melakukan mencipta satu perkara dalam keadaan sia-sia. Bahkan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya mempunyai hikmah yang sangat besar, yang sangat banyak. Jadi muslimin sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi dalam hadis ini, was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Fas-salatu nurun, nurun lil-'abdi fi qalbihi wa fi wajhihi wa fi qabrihi wa fi hashrihi, wa lihadza tajidu aktsarun nas nuran fi wujuhi aktsaruhum salat. Bagaimana pengarang menyatakan bahawasanya apa yang dimaksudkan dengan salat ini cahaya, bagaimana salat itu memberi cahaya kepada hamba pada hatinya. Hatinya sentiasa bercahaya orang yang bersolat, wajahnya sentiasa bercahaya, kuburnya sentiasa bercahaya, dan hari kiamatnya, hari di mana dikumpulkannya, hari pengumpulannya juga bercahaya. Oleh kerana itulah kita biasa mendapati di antara manusia ini, orang yang paling bercahaya wajahnya adalah orang yang paling banyak solatnya. Dia muslimin dan jemaah sekalian, dan orang yang paling khusyuk pada solatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di antara orang yang sentiasa memerhati, jika bukan nak suruh kita nilai orang, bukan nak suruh kita nilai tengok ni hitam muka ni tak semayang ni, bukan begitu. Maksudnya akan terpampang di dunia ini, bukan di akhirat. Bukan bercahaya seperti mana disebut di akhirat, memang dia akan bercahaya daripada kesan sujud dan sebagainya, kesan wuduk dan sebagainya di dunia ini. Jika kita amati orang-orang yang bersolat, orang-orang yang kuat solatnya, khusyuk dalam solatnya, maka akan bercahaya wajahnya, berseri-seri wajahnya, walaupun dia ni dilahirkan hitam, tapi bila kita melihat, nampak di sana akan cahaya menyebabkan kita sentiasa gembira melihat. Suka tengok wajah dia, suka tengok muka dia dan sebagainya. Itu berlaku sebenarnya di kalangan kita, tak boleh dinafikan. Namun ianya kekal begitu, bukan supaya kita nak cek orang, supaya kita nak husnuzan dengan orang, tak ada masalah. Husnuzan dengan orang supaya kita bersangka baik dengan orang. Namun supaya kita bersangka buruk dengan orang, itu kita perlu jauhi, sangat-sangat perlu kita jauhi. Itu dia muslimin dan jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Bagaimana dia menyatakan bahawasanya salat ini menjadi cahaya kepada manusia pada hatinya. Dia telah membuka
membuka ke atasnya apa nama pintu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersalat akan buka pintu makrifat pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih kenal akan Allah Subhanahu wa taala orang yang banyak bersalat. Wa babul ma'rif dan dia akan terbuka padanya akan pintu-pintu pengetahuan tentang hukum-hukum akan Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan permudahkan baginya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dalam ayat Allah Taala menyebut barang siapa yang bersungguh-sungguh ke atasku dan kepada aku akan memberikan hidayah. Lanahdiyannahum subulan. Aku akan pandu mereka, aku akan berikan tunjuk ajar terhadap jalan-jalan kami. Itu dia muslimin dan jemaah dari Allah sekalian. Apabila kita banyak bersolat, kita banyak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan permudahkan bagi kita, akan buka segala pintu-pintu yang disebutkan tadi. Wa hiya nurun fi qabril insan. Dan salat juga menjadi cahaya pada kubur dan hari kematian manusia. Ya anna salat, kerana salat itu ia umudul Islam. Karena salat itu adalah tiang kepada Islam. Apabila tiangnya tertegak dan maka tertegaklah Islam, maka akan bercahaya kubur-kubur orang yang telah meninggal dunia, yang telah tertegak agama mereka ketika mana mereka hidup di atas dunia. Wa kadzalika nurun fi hasbihi yaumil qiyamah. Dan begitu juga dia menjadi cahaya ketika mana dia dikumpulkan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna man hafiza 'alaihi kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wa la burhanan wa la najatan yawm al-qiyamah. Wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf." Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut barang siapa yang menjaga akan salat, baginya cahaya dan hujjah dan kejayaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga akan salat, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya hujjah, tidak ada baginya kejayaan pada hari kiamat. Dan mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Fir'aun dan Haman dan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang tidak nak Allah Subhanahu wa taala. Itu dia muslimin dan jemaah insyaallah sekalian. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut syahid pada perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan sabar. Wa amma sabr innahu dhiya'un, sesungguhnya sabar itu cahaya. Tadi disebut nurun, was-salatu nurun, was-sabru dhiya'un. Dan sabar itu dhiya, beda dengan nur dengan dhiya. Apa maksud nur? Nur itu cahaya, dhiya pun cahaya. Fihi nurun lakin nurun ma'al haram. Kata pengarang syarah kita ini bahawasanya dhiya ini adalah cahaya bersama dengan kepanasan. Berbeda dengan nur tadi, tapi cahaya dhiya pun ini bersama dengan kepanasan. Kama qala Allah Ta'ala huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah sebut dialah yang menjadikan matahari dhiya'un, yang menjadi cahaya yang menerangi kita ni, cahaya. Syamsu dhiya'un wal qamara nuran. Allah sebut matahari itu bercahaya, qamar bulan itu bercahaya, tapi wal qamara nuran. Wasyamsu dhiya, maksud matahari itu mengeluarkan cahaya yang menyebabkan manusia panas. Tetapi bulan tidak. Wal qamara nuran, mengeluarkan cahaya juga, cahaya yang menerangi kita, tapi tidak mengeluarkan haba panas. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang di bawah ayat Al-Quran ini, menunjukkan bahawasanya dhiya itu satu cahaya yang bawa bersama-sama dengan kepanasan. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawasanya wa hakadha sabr
dan begitulah kesabaran. Dan tidak dapat tidak dia akan menempuh satu kepanasan dan kepayahan, keletihan yang besar. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya walihada kana ajruhu bighairi hisab. Oleh karena itulah Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar, orang yang sabar ini ganjaran bighairi hisab, yang tidak ada tolak banding. Bagaimana perbincangan kita yang lepas dan bagaimana amalan kebaikan Allah akan gandakan sehingga 700 ganda, bahkan dinyatakan akan bilangan-bilangan berapa kali ganda dan sebagainya. Tapi orang yang bersabar ini Allah Taala tidak menyebut akan berapa ganjaran dibagi dan dinyatakan bighairi hisab, tidak dapat dihisab akan ganjarannya, tidak dapat dihisab ganjarannya, maksudnya tak payah sebut. Begitu banyak. Dan ulama-ulama menyatakan apa yang dimaksudkan dengan as-sabr ini adalah as-saim, as-sabir was-saim, yaitu orang-orang yang berpuasa. Bahkan orang-orang yang berpuasa juga disebutkan sebagai orang-orang yang sabar, yang diberikan ganjaran yang tidak dapat dihitung. Dan Allah Taala pun sebut begitu, bahawasanya Allah Taala tidak menyebut akan kuantitinya. Allah Taala yang memberikan ganjaran yang begitu hebat. Itu ya muslimin sedang jemaah yang kasih Allah sekalian. Al-farqu bainan nur fi shalah wa dhiya'u fi shalah. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan. Burhan ini bermaksud hujjah ataupun hujjah. Bagaimana sedekah ini menyebabkan para hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, qarraban ila Allah azza wa jalla, dan mereka telah mempersembahkan harta-harta mereka ala hadzal wajhi, untuklah persembahkan harta yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan harta, membelanjakan harta yang mereka ada, wang ringgit mereka ada, harta yang mereka ada, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan akan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah beri kepada ahli keluarga mereka, mereka beri kepada golongan miskin, mereka berikan untuk maslahah umum dan sebagainya, seperti membina masjid dan sebagainya. Burhanan ala imanil 'abd, adalah satu hujjah atas keimanan seorang hamba, dan menjadi hujjah atas keimanan seorang hamba. Itu dia muslimin dan jemaah yang Allah sekalian. Tidak perlu kita melarangkan bahawa aku beriman, aku yang banyak amal sebagainya, aku yang kuat iman sebagainya. Tetapi dengan banyak bersedekah itu sebagai burhan, sebagai hujjah. Orang yang banyak bersedekah itu adalah sebagai hujjah bahawa dia orang-orang yang beriman. Tak perlu cakap banyak. Dah, bila banyak bersedekah maka mereka adalah orang yang beriman, dan itu adalah hujjah. Itu adalah tanda mereka beriman. Batulah setengah ulama menyatakan al-iman wal amal. Amal yang kita lakukan itulah iman. Apabila kita lakukan sebarang amal, maka itulah hujjah akan keimanan kita. Jika kita tidak lakukan, kita tinggalkan amal, maka itu adalah hujjah bagi keimanan kita. Bahawasanya iman kita kurang, iman kita banyak, tengok dari segi amalan. Walidzalika anna al-mal mahbub ila an-nufus wan nufus sahihah. Oleh kerana itu, dan apa dia kata, dan begitulah harta. Dan harta adalah satu benda yang sangat disayangi oleh jiwa, oleh nafsu dia kata. Dan nafsu sangat berhajat kepadanya. Tetapi manusia telah mengeluarkan harta kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan melakukan satu perkara sebegitu kecuali kepada perkara yang mereka cintai, kepada orang yang mereka cintai. Dan mereka telah mengeluarkan harta benda mereka kerana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nafsu mereka, walaupun diri mereka sangat berhajat kepada harta tersebut. Dan jadilah harta mereka dalilun ala sidqil iman, jadi dalil ke atas kebenaran iman, wa sihhatihi, dan kebenaran dan keselamatan ataupun
kesempurnaan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada tajid aktsarun nas imanan billahi bil ikhlafi tajiduhum aktsaruhum sadaqah. Oleh karena itulah kita melihat orang-orang yang banyak, orang-orang yang kuat imannya adalah mereka yang paling banyak sedekahnya. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik li'anna al-Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa hujjatullah 'ala khalqihi fa imma an yakuna laka aw dhalika fima idza tawassalat bihi ila Allah. Dan Quran itu hujjah bagi kamu ataupun hujjah atas kamu. Bagaimana Al-Quran, kita tahulah bahawa ini ialah hujjah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai hujjah kepada manusia. Dan sebagai hujjah kepada manusia akan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan kebenaran syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya manusia menggunakannya menjadi hujjah. Sebagai manusia menggunakan sebagai hujjah untuk mereka. Hujjah untuk mereka, untuk kita guna, untuk kita kuatkan akan keimanan kita, untuk kita lakukan akan sebarang ibadah sebagai hujjah bagi. Dah. Kenapa buat begini? Karena hujjah Al-Quran Muslim. Kenapa buat begini? Kenapa beriman begitu dan begini? Karena hujjahnya Al-Quran menyatakan begitu dan begini. Itu dia muslimin sedang jemaah dikasihi Allah sekalian. Lalu kita lakukan ketaatan, kita meninggalkan maksiat dan sebagainya. Nah, dan Al-Quran itu menjadi hujjah bagi kita. Hujjah bagi kita. Al-Alai dan Al-Quran itu akan menjadi sebaliknya bagi kita ataupun menjadi hujjah ke atas kita. Macam mana pula hujjah menjadi ke atas kita? Menjadi hujjah ke atas kita, iaitu Al-Quran itu, jika sekiranya kita di kalangan orang-orang yang sebaliknya, kita orang-orang yang menolak akan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang banyak membuat maksiat dan sebagainya. Lalu Al-Quran itu menjadi hujjah atas kita menolak akan perbuatan itu. Sebab itulah dalam satu hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya sebahagian daripada manusia mereka membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat mereka. Membaca Al-Quran melaknat mereka. Ini yang dimaksudkan. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca Al-Quran, tiba-tiba kita melakukan maksiat. Kita membaca Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minkum dan sebagainya. Kita membaca ayat jangan mengkeji saudara kamu yang lain, ayat jangan kamu mengumpat, ayat jangan kamu melabel dan sebagainya. Ayat yang kamu melabel. Ada tahu ayat melabel kan? Sekarang ni pergi orang melabel. Melabel begitu dan begini. Ayat melabel ada dalam Al-Quran, bahkan ia adalah satu budaya jahiliyah yang berlaku ketika dahulu. Bukan melabel maksudnya menggelar orang. Sama tak? Bahasa gelar orang, menggelar kau hitam, kau bagaimana bahagian bersahabat sebut Bilal bin Rabah. Dah hitam maksudnya orang sudah hitam dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW menegur bahawasanya kamu semua ini masih ada lagi sifat jahiliyah. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Disebut bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sangat buruklah kefasikan kamu itu sebab kepada keimanan. Kamu dah kembali kepada keimanan. Kamu dah diberi dah kemenangan tiba-tiba kamu nak kembali kepada jahiliyah balik. Itu dia. Muslimin dan jemaah dikasihi Allah sekalian. Wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab. Baik. Wala tanabadu bil alqab, janganlah kamu melabelkan saudara kamu dengan apa-apa lafaz yang tidak disukai. Apa-apa lafaz itu maksudnya jangan kamu melabel saudara kamu dengan label yang teruk dan sebagainya. Jadi muslimin dan jemaah sekalian, secara umumnya begitu. Namun permasalahan kita jika kita tak ada arah ke mana, masalah kita makin meruncing, tak tahu nak buat, tak ada arah nak buat, makin berat. Dan apa yang penting kembali kepada asas agama.
Walaupun kita dah banyak terhurai yang pusing-pusing main maqasid syariah dan sebagainya macam-macam dah pusing, tapi benda itu tidak terus jalan. Benda itu menyebabkan masalah lagi besar. Lalu apa yang penting kepada kita kembali kepada asas agama. Agama Islam, asas agama Islam bersatu bersama Islam, asas agama Islam dan akhlak yang baik, asas yang mudah saja kita fahami dan mudah saja fahami asas yang menjadi asas yang seorang yang kita faham tentang Islam itu sebenar. Tidak perlu kita pusing ayat begitu dan begini. Kalau begini boleh juga, begini boleh juga dan sebagainya. Dan apa yang jelas disebut dalam Al-Quran kembali kepada. Secara umum yang saya sebut tak perlu dipanjang. Sudah muslimin senang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, berkenaan dengan Quran menjadi hujjah ataupun hujjah kepada kita ataupun hujjah ke atas kita. Terusnya di akhir hadis disebut kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu. Setiap manusia semuanya akan menempuhi hari esok. Semuanya akan menempuhi hari esok. Maka mereka semua menjual diri mereka sendiri. Menjual diri mereka sendiri bermaksud kita semua melakukan apa-apa perbuatan. Pada malam harinya kita pada malam harinya mungkin kita tidur lalu kita dimatikan Allah SWT dengan buat seketika. Lalu pagi esoknya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing akan menjual diri mereka sendiri. Menjual. Kita semua menjual dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan kita menjual supaya kita mendapat pulangan dengan perbuatan kita, mendapat pulangan yang baik dan sebagainya. Maka di antara manusia yang menjual ada yang mereka membebaskan diri mereka dan ada yang mereka membinasakan diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahawasanya dua golongan manusia, golongan orang yang beriman dan orang yang kufur. Hadis yang bermula dengan wal Quran hujjatul laka aw alaik kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya di sana ada dua golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagikan ada di kalangan mereka yang Quran menjadi hujjah bagi mereka, ada di kalangan mereka yang Quran menjadi hujjah atas mereka. Ada di kalangan mereka yang menjual diri mereka, melakukan urusan harian mereka dan diterima dengan baik, membebaskan mereka daripada api neraka. Dan ada yang dagangan mereka, jualan mereka menempuh akan kecelakaan untuk diri mereka sendiri. Sidang muslimin, sedang jemaah dikasihi Allah sekalian, bagaimana seorang muslim disebut sini? Seorang muslim pada awal paginya mereka menjual diri mereka. Yang semestinya berlaku kepada seorang muslim. Bila bangun daripada tidur, cilek-cilek mata je, apa yang mereka buat? Mereka menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berwudu, mereka membersihkan diri mereka. Mereka memulakan urusan harian mereka dengan bermunajat, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bersolat dan sebagainya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Dan setiap daripada diri semuanya akan menempuhi hari itu. Dan bila bermulanya hari, manusia akan memulakan urusan menjual diri mereka. Ada di kalangan mereka yang menjual diri mereka dengan harga yang sedikit, dan ada yang menjual diri mereka dengan harga yang mahal. Begitu. Ada yang menjual diri mereka dengan harga yang mahal. Dan ada yang buat jualan dan mereka menghadapi kerugian. Dan mereka memilih kebatilan daripada kebenaran. Dan mereka memilih kebatilan daripada kebenaran adalah mereka yang rugi dalam perniagaan. Manakala orang-orang yang menjual diri mereka mendapat pulangan yang hebat, yaitu ganjaran surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang beriman, orang yang dijanjikan akan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini, dan di akhir hadis ini itu yang dimaksudkan yang boleh kita fahami daripada hadis ini. Dan syahid dalam hadis ini apa yang disebutkan tadi,
apa nama as-sabr dhiyaun, sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya bagi kita yang mana memerlukan kepada kita untuk memerah sedikit keringat. Sabar itu memerlukan sedikit keringat, bukan sabar sahaja. Ada orang sabar, dia kata dia bersabar tapi dia tidak dapat apa kesusahan. Tidak, itu bukan nama sabar. Sabar mesti akan berhadapan dengan kesusahan. Sabar mesti akan berhadapan dengan kekurangan. Sabar mesti akan berhadapan dengan bermacam-macam lagi ya. Nah, yang mesti kita bersedia ke arah. Tak boleh kita nak bersabar tiba-tiba kita nak susah. Nak sabar saja. Ada juga orang gitu. Dia ingatkan dia sabar. Sabar mesti senyap buat tak nak campur tangan. Dia ingat dia ni orang yang bersabar. Sebenarnya bukan bersabar. Sabar menyebabkan kita mengalami kerugian segi zahirnya. Segi zahirnya dah kita kekurangan, kita begitu dan begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saja untuk hari ini, untuk hadis yang ke-25. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.